saya Adria Abdullah bersama dengan Haida Hasanuddin dalam episod pertama Ruang by KLIA Express. Adria dengan Haida akan bincangkan pelbagai topik-topik yang cukup trending, menarik. Korang kena saksikan di YouTube channel KLIA Express. Pastikan korang subscribe, like dan follow. Share sekali tau. Itu yang paling penting. Adrian juga nak ucapkan selamat berpuasa. Dah 2 minggu kita puasa. Harapannya korang puasa penuh. Momentum terawih pun dah cantik. InsyaAllah. Betul, Adria sama berpuasa juga Adria. Yeah. Kan, minggu kedua kita puasa ni rasanya macam kita dah boleh biasakan. First week tu mungkin macam kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang tak tahu dah kat mamak macam bulan puasa. Kan, tengah hidah-hidah lauk terkena kat tangan. Macam termakan, macam dah tertelan, dah tak boleh keluar dah. Sebab dia dah telan kan. Tapi kan Adria, macam I this year punya Ramadan, Ramadan goals I berbeza sikit daripada tahun-tahun sebelum ni. Oh, macam mana? Sebab apa tahu? Sebab this year macam I macam quite pack sikit. Sebelum ni macam kita tengah puasa ataupun sebelum puasa tu kita busy dengan kerja. So this year I just nak macam lebihkan momen dengan my family. At least setuju. Kan macam bila lagi nak dapat momen berbuka. I rasa puasa ni selain daripada kita beribadat tarawih apa semua tu, benda yang paling best adalah waktu kita dapat berbuka dengan family tu. Satu benda Adria rindu apa tahu? Bila Adria sahur dengan mak ayah Adria. Oh. Bila kita dah ada family, kita dah tak ada rasa macam tu. Yes. So I baru je terfikir tahu. I was thinking about it a few, orang kata sebelum puasa hari tu. Apa Adria nak buat? I kata, I nak tidur rumah my dad, nak bangun sahur dengan my dad dengan my mom. Nak buka puasa, nak tolong dia masak. Nak rasa balik masa kita kecil-kecil dulu. Betul. Selain daripada tarawih. Selain daripada buat ibadah. Because bila kita, when we get older one day lah, macam mak ayah kita, kita nak benda tu. Kita akan miss that moment with our kids. Betul. So I want to go do that again. Dia macam momen yang macam kita sambil tengah makan tu kan, sambil tunggu orang azan tu. Lepas tu macam cepat dah nak azan. Momen benda tu kadang-kadang. Last call minum. Yang tu kalau sahur macam kalau macam berbuka pula, kadang-kadang lambat sangat surau azan, I azankan. Tapi Adria, kalau buka puasa, Adria sejenis yang minum air dulu, makan kurma ataupun kuih sikit, Adria solat dulu. Lepas tu baru makan. Sebab I rasa macam my body need that water dulu. Okay. And then I solat supaya I tak terkejar-kejar lagi. Kalau you Betul. makan, lepas tu you macam alamak nanti maghrib nak habis dah ni. Alamak kan. Bila dah maghrib, lepas tu aku makan dengan tenang. Tapi I pernah try benda tu tau. Try. Sebab actually itu pun macam sunnah kan. Kita berbuka dengan kita kurma. Kita tak sembuh tau. Sebab perut kita mula tak bekerja, tiba-tiba zoom masuk. Ui, ya Allah, nak tarawih lepas tu. Betul, I pernah try benda tu. Tapi kecoh kat surau masa tu. Sebab pensan. Allah. So imam terpaksa buat last sekali tarawih tu. Sebab Ya, jadi aku ni percayalah dengar. maknanya apa yang I nak share adalah I memang kena makan dulu. Baik, faham. I memang kena makan. Yelah, lain orang lain. Lain orang lain cara dia kan. Tapi I memang kena makan tak banyak pun sikit. At least macam terus makan yang heavy sikit lah. Kena ada heavy meal tu kan. Heavy food tu. Mungkin sebab you lelaki, dia burn lagi cepat. Dia cepat sikit proses. I dia slow sikit. Okay. Bila slow sikit, dia kena relax. I nak minum air, bagi zup. Macam gitu. So lain orang lain lah implementation dia. Betul, faham? Okay, tapi kan Adria kan, sekarang ni kan macam apa ni, musim-musim healing. Yep. Kan? Korang-korang macam healing sana, healing sini kan. Yeah. Tapi sebenarnya, you tahu tak, bulan puasa ni, healing ni, dia berkaitan dengan mental dengan fizikal juga. Agree. Kan? Sebab apa tahu? Sebab macam I personally, macam bila I join kelas macam apa ni, fitness punya kelas. So dalam bodybuilding ni, I just share lah. Bukan nak cakap saya tak sadar, tapi lebih kepada macam nak jaga kesihatan. Kira fit lah. Nak bagi fit nak kan. Bagi fit, ya, tapi dalam bodybuilding ni kita ada sizing and cutting. So dalam cutting, masa cutting ni, diorang memang kena kurangkan air tau. Perfect lah bulan puasa. Yeah, that's why. Sebab bulan puasa kita boleh minum sahur dengan lepas berbuka je kan. In between that je lah. So masa puasa ni adalah masa yang terbaik sebenarnya untuk orang yang tengah cutting. Sebab apa? Sebab apa tahu? Sebab macam I dengan kawan-kawan I jugalah yang tengah bulan puasa, tengah cutting ni, sebab diorang prep badan untuk raya. Faham? So time bagi elok barulah boleh pakai kebaya size S. Yang single-single tu kan. So bila raya tu datang macam dah rip. Dah elok. Dah elok. Baik, faham? Kan. So macam I sendiri personally, macam my workout routine time puasa, I lagi prefer waktu petang tau.
Maksudnya maybe 2-3 hours before waktu buka tu, Faham? time tu I Mungkin pukul 4 sampai pukul 6. yes, sebab Ah, apa masa tu kan kita balik kita dah letih-letih tu, Mandi siap nak mandi tunggu nak siap, berbuka. yes, Tapi so jangan lupa solat asar dulu gitu. selalunya solat dulu, Ah. lepas tu baru mandi. Mandi dulu, lepas tu baru solat. Terbalik Tapi kan Haida, cakap pasal healing Ah, ah. when it comes to physical. Tapi bila kita workout pun it helps with mental juga. Betul, betul. Sebab kita dapat berfikir dengan lebih waras, Yes. kita lebih tenang. And dalam berpuasa, kita buat ibadah. Kat situ kita dapat rapatkan diri pada Allah, and kat situ akan help our mental health. Betul. Kita nak sebenarnya. merayu apa semua dekat Allah lah. Betul. You know what I mean? And then you pergi tazkirah ke kan. Kat situ we share experience with other Islamic community kat sana ke. So that is something that is good tau. Mental health is something important. Betul. Sebab zaman sekarang 2/3 ada mental health problem. Yes. 1/8 ada apa nama? Depression. Mental issues. Yeah, Depression is depression. 2/3, sorry. Yes. So kat situ menunjukkan kita perlu buat sesuatu Betul. to help us. Bila kita strong physically, mentally, insya-Allah kita takkan ada masalah tu. Yes. Kita akan lebih waras, kita akan lebih tenang, akan lebih bahagia. We can think properly and do the right decision lah. Betul tak? Betul, plus zaman sekarang ni macam yelah zaman social media. Ya. Kan semuanya macam yelah especially macam generasi muda, dorang lebih orang cakap memang bukan memang confirm akan terpengaruh dengan apa yang nampak dekat social media, dan sebenarnya benda-benda tu juga yang ganggu dorang punya mental health. Ya, tengok orang lain ada tu, aku tak ada ni. Orang tu gini, aku tak ada ni. Tak, the thing is, not everyone will show benda yang dia tak ada. Betul. Dan dia happy je. Siapa cakap? Dia punya problem dia tak keluar. Betul. And we are not expected to be perfect. It's okay to not be okay. Kita human tau. Betul. Tak bermakna kalau you nangis maknanya you lemah. Tidak. Betul. Kalau you push your feelings, kononnya aku tak rasa apa-apa, benda tu akan explode nanti. That Yes. is based on my experience. I have seen that happen. So you have to go through that pain. Go through that pain, then you think so that you can orang kata rawat diri you. Yeah. Kalau you rasa you tak mampu buat benda tu, jumpa pakar. Betul. And from my experience, bila I rasa jauh je, bila solat tu, ya Allah, Allah tarik kita dekat dengan dia, tenang tu subhanallah. And kalau rasa macam sangat jauh, kita pergi lagi dekat. Bangun semayang tahajud ke. Betul. Masa tu, peace and quiet, you rasa you dengan Allah aja. Dia dengar segala. Yes, exactly. Kita jalan dekat Allah, Allah berlari pada kita tau. Oh my God. Bergemang I cakap pasal benda tu. Kan. Because kita, biasalah, kita punya iman tu ada up and down. Tapi bulan puasa is the time untuk kita reboot balik. Kita dah jauh ni, Yes. kita reboot balik. Kita Yeah. perbaiki diri. Macam kita tengok cermin tau. Apa yang kurang? Aku baik balik. And no one is judging. Yeah. And the thing is, bulan puasa, kita punya pahala berlipat ganda. Betul. Time tu lah kita nak rebut balik. Yes. Allah bagi kita sebulan for us to get used to. Betul. Jaga kita punya percakapan, kita punya perangai apa semua, dan kita boleh lebih bersyukur bila kita puasa Yes, tu tau. exactly. Sebab bila kita bercakap pasal depression, Yes. and I sendiri, and I rasa bukan I rasa benda ni berlaku dekat semua orang. Especially dengan keadaan zaman hari ni, zaman teknologi semua, dengan social media apa semua, kita social media ni nak kata tak perlu ada pun dah jadi satu macam keperluan juga untuk Yalah, kita kadang-kadang dapatkan. untuk kerja. Yes, untuk kerja, untuk Information, kan. betul. So secara tak langsung kita pun tertengok benda-benda yang mengganggu-gugat pemikiran kita, Betul. yang boleh affected kita punya pemikiran dan sebagainya. Yes. Kan. And I sendiri memang ada experience dengan depression, kan. Tapi for me, sebenarnya lah macam ni pendapat I sendiri lah. I tak tahu orang lain, mungkin cara orang lain. Tapi macam I sendiri, bila I depressed, apa yang I buat adalah orang cakap apa, macam I cuba asingkan diri sekejap, asingkan dari dunia sekejap, and kita panggil apa, muhasabah diri balik. Yes. So that And- means you like, okay, I don't look at my social media for a while. I Yeah. just need time for myself. Yes, and Okay, then faham? bila kita dah asingkan diri sekejap, and then at that time baru I perasan yang, ya Allah, sebenarnya aku terlupa untuk bersyukur.
That's why aku depressed. Aku tengok orang lain ada tu, orang lain ada ni, aku tak ada. Tapi sebenarnya Allah dah sama ratakan semua tu. Ya, kan? Allah tu adil tau. Sebenarnya setiap orang akan dapat nikmat yang berbeza. Yes, dan bila kita nampak kekurangan yang ada, kelebihan yang ada pada orang, sebenarnya Allah dah sama ratakan semua tu dah. Ada kelebihan dekat kita. Yang orang nak kelebihan kita tu, tapi kita tak tahu. Kalau kita tahu, jadi riak pula. Kan? Tu sebab tu dia tak bagi tahu. Tak betul tak kan? kan? So, cara I untuk atasi masalah depression ni adalah dengan bila duduk balik kan, macam ya Allah, aku terlupa untuk bersyukur. Kau dah bagi aku macam-macam sebenarnya. Aku yang lupa sebenarnya. Betul. That's why kau bagi aku depressed kejap. Supaya apa, bila kau depressed, baru kau ingat aku kan. But actually ujian depression tu adalah nikmat sebenar-benar nikmat. Sebab apa? Dia mendekatkan kita dengan dia. Sebab ujian ni bukan hanya pada wang ringgit tau. Bukan hanya pada kesusahan. Sebab kesenangan juga adalah ujian. Orang Tuhan bagi Takut you lupa diri. aku bagi kau kaya, kau lupa. Okay, kau lupa. Okay, bye-bye. Lepas tu kau dapatlah benda lain pula kan. Itu for me it's more on macam bersyukur kan. Itu my experience lah. Okay, cakap pasal depression, I've gone through. Okay, sebelum ni I tak pernah tahu, tak pernah take note sebab benda tu tak pernah jadi I tak take note. Kebetulan time tu COVID. Okay. So you tak boleh keluar. You are stuck there. You cannot travel. You cannot do anything. Tak boleh keluar langsung. And unfortunately that time I ada dugaan my partner was toxic. I tak cakap dia jahat, tidak. Tapi dia pun ada dugaan dia. Okay? Dia pun ada dia punya mental issues. Yang terkena dekat I yang betul-betul buat I depressed. And masa I got divorced, I dah macam orang kata baru nak heal balik kan. Lepas tu ada masalah pasal kerja pula. Ada projek tak masuk. Lepas tu kena tipu dengan orang. So macam it's like one after another. Okay. Lepas tu ada drama dengan family. I dengan my son jauh. Oh, itu sebagai ibu. You hilang suami tak, you boleh orang kata cuba bertahan lagi. Anak, yes. Oh subhanallah. It was such a great ujian untuk Adria. And then I had a toxic partner yang I almost got married. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi bila bertalu-talu tu, I rasa macam lost. I rasa macam I ni kayu kena baling dekat laut. I tak tahu mana hala tuju I. And that time I rasa macam, ya Allah, aku dah tak tahu nak buat apa ni. Aku dah tak boleh fokus. Aku dah tak boleh. Adria masa tu bukan bulan puasa. I puasa sebulan. Masa COVID tu? Yes. I ada puasa sebulan. And then, no, yang ni 2 years ago it happened. I puasa sebulan. And I feel like sebab kita tak lalu makan. Bila kita sedih, kita tak lalu makan. So why not I puasa? And bila kita ada gangguan mental ni semua kan, you stress semua, senang bisikan syaitan untuk you buat benda yang bukan bukan. Yeah, jadi ada bila ruang. I puasa tu, I rasa macam at least I can control myself sebab I puasa sebab Allah. Okay? I pun tak lalu makan kan. And then masa tu, for the first time in my life, I bangun sembahyang tahajud. Alhamdulillah. First time. Rasa macam, okay, I need more ni. I need Allah to help me, so I need to give him more. I need to be closer to him more. Jadi bila I semayang tahajud tu, perasaan ni luar biasa. Sumpah, I semayang tu memang I nangis terhisak-hisak. Masa rukuk tu, paling afdal sebelum tahiyat akhir tu, you doa kat situ. At one time, I dah tak boleh bercakap. I nak berdoa tu dah tak boleh. You rasa hati you sempit, hati you sedih sangat, that you are crying, tapi Allah itu tahu apa yang ada dalam hati you. You know, you cakap, ya Allah, aku dah tak ada siapa, engkau je yang ada. Engkau je yang boleh tolong aku masa tu. And I felt like, ya Allah, tolonglah bagi aku sedikit kesabaran, bagi aku kekuatan, bagi aku kebahagiaan, bagi aku ketenangan. And you know what, Adria, bila I dengar all your experience, apa yang you lalui semua ni, tapi dengan apa yang I nampak you hari ni, it's actually Tuhan bagi you lebih daripada apa yang you doa lah sebenarnya. Allah datangkan I masalah tu. Allah takkan datangkan kita masalah ataupun cabaran yang kita tidak cukup kuat lagi. Yes, exactly. Jadi bila dia datangkan tu, maknanya if what happened to you bring you closer to Allah, maknanya itu nikmat Allah pada you. You dapat, ya Allah, aku dapat rapat denganmu. Macam you cakap tadi. So itu satu nikmat yang Aida macam Allahu Akbar. Betul. Tapi kan Aida, bagi Aida lah, apa yang kita lalui, apa cabaran, apa orang kata dugaan tu, Allah datangkan kerana dia tahu kita cukup kuat untuk lalui dia. Dan dia nak bawa kita rapat dengan dia. Jadi apa yang berlaku buat kita lagi rapat pada dia, itu satu nikmat. Dan bagi Adria
ada refer social media sebab bagi Idra nak tengok benda-benda yang positif. Like kata-kata semangat, video semangat. So that helped me for pick me up. Yes. So Actually, social media ni ada benda yang positif dia. betul. Sebenarnya macam kita cakap tadi lah. Macam apa ni, depression. Soal depression yang golongan Muda. muda. Dan kita juga lalu. Kita juga sebenarnya, bukan orang muda je. Sebenarnya semua akan terpengaruh juga dengan social media. Tapi actually, social media juga adalah satu platform ataupun medium untuk boleh gunakan in a positive way tau. Contoh macam Alif Sata. Yes. Takut salah Alif. Alif Sata kan, dia ada buat geng solat subuh macam Jumaat. Yeah, kan? betul. You tahu I kan? love that. And then Benda tu jadi trending sampai ke Singapura, sampai ke merata. Even sampai Indonesia. Yes. Sebab maknanya benda tu, so dia gunakan social media tu sebaiknya. Yes. Sebab anak-anak muda zaman sekarang, you kalau mak bapak suruh sampai berbuih pun tak jadi apa. Betul. Tapi bila geng-geng member buat, walaupun nawai tu dia buat sebab aku kalau tak buat nanti aku tak geng. Yes. Tapi secara tak langsung, dia akan encourage dia buat benda betul. tu. Jadi macam kalau terawih, dan terawih. Why not? Jadi budak-budak tu rasa seronok untuk terawih. Dan bila lepak dengan kawan-kawan yang terawih, lepas tu pergi mohre. So you get that good vibe. Yes. You lepak dengan orang yang religious, you akan jadi lebih religious. Betul. You are the average person that you hang out with. Yeah, so Kalau you lepak yang mengarut, yang rempit, you jadi mak rempit. Tak nak lah kan. Kalau boleh, kita nak yang positif. Rempit kalau buat kerja tak apa. Ya, Jangan betul. malas. Itu So je. macam Alif Satan ni adalah satu, bagi saya sendiri, bagi saya sendiri, I rasa macam satu, orang cakap ikon ataupun macam apa orang cakap, contoh yang sangat Yes, bagus. yes. Yang menggunakan social media dia sebagai public figure, menggunakan social media dia dengan cara yang betul. Betul, sebab Aida tak nampak dia macam overdoing it. Like setengah orang nampak sangat aku proper, aku tengok aku tengah buat betul. baik ni, aku tengah sayang, semayang ni bagus ni. Tak, Kan, tak, dia, you can tell that he's a sincere kind of person. Betul. You see his relationship with his wife, very sweet, very natural. So benda tu jadi orang suka tau. Betul. And even macam you cakap tadi, macam Adria cakap tadi, yang awal-awal tu macam biasalah kita macam dah tarawih gitu, macam dan tarawih, Kan? macam gambar sejadah sikit kan. Benda tu memang awal-awal macam sometimes okay lah, ada orang yang cakap macam lah kau ni riak lah. Ada orang yang cakap, ada orang yang beranggapan macam tu. Ya, nawaitu tu apa? Tapi ada orang juga yang anggap macam itu macam dia nak inspire orang lain. Yes. Juga macam kalau makan you boleh share, shopping you boleh share, kenapa solat tak boleh share? Yes, kan? Itu benda yang patut kita, orang kata seronok nak share, so that macam kawan aku semua dah solat, aku tak solat lagi. macam malu pula kan. Kan rasa macam I think I should solat lah. Kan orang lain terawih. Okay, aku dah terawih, takkanlah 5 waktu aku tak buat. Betul. So benda tu akan naturally akan buat you rasa nak buat. So Yes. member I buat, I nak buat. So member I jadi baik, I pun nak jadi baik. Betul. Walaupun awalnya tu kononnya dia macam nak follow je. Macam takut tertinggal trend. Ya. Takut tertinggal trend. Kan? Kan sebab kalau Express kan laju kan. Yeah. So takut tertinggal trend tu, awal tu macam alamak, semua orang dah pergi ni. Tak nak left out lah. Aku tak pergi lagi ni. Tak apalah, awal follow je macam nak ambil gambar tu. Tapi lama-lama benda tu dia jadi Hati satu. terbuka. Ya, hati tu terbuka, and dia dah jadi macam rutin dia dah. Yes, So, sebab bila kita solat dekat dengan Allah, rasa damai jiwamu. betul. Sebab itu ada cara yang paling orang cakap apa, macam kita balik pada ujian tadi, ujian itu juga adalah satu nikmat. Yes, Sebenarnya yes. kan. So Agree. Tapi kan I rasa ada satu trend yang I rasa menarik untuk kita start juga tau. apa dia? Kita biasa kalau bazar Ramadan, kita akan pergi bazar Ramadan hopping. Betul tak? Betul. Buka puasa kat bazar ni, bazar tu, bazar ni. Kenapa tak pergi terawih kat masjid lain-lain juga? Nice Maksudnya tak? masjid hopping ah. Masjid hopping. Bukan island hopping je yang menarik. I baru nak tanya, ada Masjid banana hopping boat tu ke tak? best. Banana boat. Sebab selalu island hopping ada package sekali. Tak ada. Dia ada orang kata masjid yang cantik-cantik yang kita kena betul. orang kata Okay. explore dekat KL, dekat Yes. Selangor ni semua. Kalau you tahu tak, you boleh guna KLI Transit, pergi terus ke dia punya stesen Putrajaya Cyberjaya. Sebab kat sana dah ada dah bazar. Kat sana bazar lagi best-best tau. So pergi sambil kita semayang tarawih, buka puasa, bazar, dan pergi semayang tarawih. Yes. Cantik. Sebab bazar sana pun Package baik tu. ada air jagung, ada apa tadi, kebab semua tu yang macam you Betul. Sedap. kan, at least macam you cakap masjid hopping kan. So alang-alang tu tengok masjid-masjid yang cantik-cantik ni, alang-alang pergi sekali bazar orang, tengok orang punya apa-apa makanan yang ada. Tapi guna KLI Transit. Sebab apa? Senang, Sebab, tak ada fikir nak parking. Oh itu my satu God. hal. Lagi satu, kalau korang order ataupun korang booking through online, korang dapat 10% discount tau. Yes.
Diskaun 10% tu penting ya. Ya, korang kan selalu minta murah datang kedai. Kurang sikit bang, kurang sikit. Ni dah bagi 10% dah ni. Ya. Dapat pahala pula tu. Kan? Pergi masjid, pergi bazar. Dan solat kan. Dan solat. KLI Express lah. Kalau korang tak pernah naik, korang gagal. Kan? Korang Gagal. Ada. Ada. Yang ni ada. Korang ni Gagal. Korang tak pernah naik KLI Express. Apa? Gagal. Jangan sebab kita start gunakan kat korang. Jadi jangan jadi gagal, gunakan kat Lion Express. Betul. Because it's convenient. Selamat. Cepat. Betul. I cakap you kan, masa ada one time I travel, yang ini memang time tu I rasa benda tu kelakar. Tapi kalau sekarang I fikir balik, memanglah kelakar. Kali time tu I tak rasa kelakar. Sebab Di situ I nampak kepentingannya naik KLIA Express. Masa tu I pergi Boracay dengan my son. okay. That time 8 tahun lepas. Masa tu I naik kapal terbang yang jam. Pergi Manila, lepas tu pergi Kartikelan, lepas tu baru naik boat pergi sana. Kapal terbang tu lompat? Bukanlah lompat. Maksud Edra maknanya bukan direct flight lah. Dia ni. Kan? Lepas tu, I naik taksi dah booking. Taksi dah lambat. Okay. Tapi sempat lagi. Sekali accident lah. Apalah, lambat tau. I dah macam dada ni macam nak pecah. Ya Allah, janganlah aku miss flight kan. Burn lah duit aku. Sampai je dekat airport tu, I dengan my son macam Amazing Grace. On your mark, get set, go. Belum ni. Nak kejar. Sampai nak check in. Sampai ke depan kata gate tu, I dah macam, please don't close the door. Dah macam filem ke drama ke, aku tak tahu. Aku dah tak kisah dah orang tengok aku dah. Sebab I don't want to miss the flight. Jadi dia macam tu kan, I fikir, Afiq, okay, moral of the story, jangan naik taxi, naik KLIA Express, baru tak ada masalah ni. Jadi nak shoot reel ke mana tak tahu dah. Sebab dah berpeluh-peluh, dah panik dah. But yeah, I learned my lesson. But yeah, it was funny, but I'm never again. But at least kita ada jawapan lah sekarang. Kita dah ada bukan jawapan, kita ada solution. Betul. KLIA Express dah ada. So buat apa? Macam korang kalau dah contohlah macam idea tadi nak pergi ke Putrajaya untuk pergi masjid hopping tu kan. So korang jangan ingat korang bawa naik KLIA Express tu kena parking apa, tak payah. Dia memang bawakan korang. Kau jangan takut ada pula yang fikir nanti nak parking mana, panjang ke tapi ni. Korang tak bawa, kau naik je. Kan, convenient lah. Kita nak senang. Kita punya public transport kat Malaysia, Masya Allah. Nak connect ke KLIA, ke KL Central tu senang dah semua. Kan, semua tempat ada dah. Yep. So Convenient. senang je. Convenient. Senang, sangat. cepat dan selamat. Ya. Yeah. Dan dapat diskaun, jangan lupa. Selain berdiskaun, boleh buat konten. Yeah. Yes, boleh live sebab ada free wifi. Itu memang dah trend lah sekarang. Yelah, memang kena. Share memories, yo. Kan, bila I lagi? dah pergi Istanbul. Bila you lagi? Gitu. Alamak, terasa ni. Taklah, belum lah. Itu I feeling. Okay. Belum lagi, akan datang. Okay. So guys, actually itu je apa yang kita nak discuss ataupun apa yang kita dah share untuk this week punya topik Ramadan ni damaikan jiwamu. So korang selamat berpuasa dan jangan lupa our next episode. Yes, saya Haidar Hasanuddin dan juga Adria Abdullah. Jumpa next week. Stay tune. Assalamualaikum. Bye.